Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya akan seteruskan dengan soalan 8.1. Bab 8, tajuk tekanan. Jadi soalannya, rajah 8.11 dan rajah 8.12 menunjukkan dua bekas yang serupa yang mempunyai satu lubang masing-masing diisi dengan air dan minyak. Air dan minyak terpancut keluar dari lubang disebabkan perbezaan sesuatu kuantiti fizik. Jadi untuk soalan A ni, nyatakan kuantiti fizik yang menyebabkan perbezaan jarak pancutan cecair dalam rajah 8.11 dan 8.12. Jadi kalau tengok kat soalan ni, kata kunci dia adalah jarak pancutan cecair. Jadi jarak pancutan cecair ni adalah pemboleh ubah bergerak balas. Jadi pemboleh ubah bergerak balas mempunyai kaitan dengan pemboleh ubah dimanipulasi. Jadi pemboleh ubah dimanipulasi kat sini adalah jenis cecair yang digunakan. Kalau tengok kat eksperimen ni, cecair yang digunakan untuk rajah 1 adalah air, manakala rajah 2 adalah minyak sawit. Jenis cecair yang digunakan adalah berbeza. Jadi kalau kita cakap pasal air dan minyak sawit ni, kedua-dua cecair ni mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Salah satunya adalah mempunyai ketumpatan yang berbeza. Jadi jelaslah kat sini, kuantiti fizik yang menyebabkan perbezaan jarak pancutan cecair dalam rajah kedua-dua rajah tersebut adalah ketumpatan. Okey, seterusnya untuk soalan B, dengan menggunakan rajah 8.11 dan rajah 8.22, bandingkan kedalaman cecair dari lubang. Persoalan sekarang, adakah kedua-dua rajah ni menggunakan bekas yang sama ataupun mempunyai kedalaman cecair dari lubang yang sama? Okey, kalau kita tengok dekat soalan, soalan cakap dua bekas serupa yang mempunyai satu lubang. Maksudnya kedua-dua rajah ni menggunakan bekas yang serupa. Dan ayat ni juga boleh dikategorikan sebagai pemboleh ubah dimalarkan. Okey, jadi jawapannya, kedalaman cecair dari lubang rajah 8.11 sama dengan kedalaman cecair rajah 8.12. Okey, jadi untuk soalan B2, iaitu bandingkan ketumpatan cecair. Okey, kalau kita tengok jenis cair yang digunakan dekat atas ni mempunyai cecair yang berbeza, iaitu air dan minyak sawit. Jadi antara kedua-dua ni yang manakah mempunyai ketumpatan yang tinggi? Okey, katakan saya ada satu gelas yang berisi air dan saya tuangkan sedikit minyak kat sini. Adakah minyak tersebut akan bercampur dengan air? Sudah tentu tidak, kerana minyak mempunyai ketumpatan yang rendah berbanding air. Jadi bahan yang kurang tumpat akan terapung dan berada di atas bahan yang mempunyai ketumpatan yang tinggi. Jadi jelaslah kat sini, minyak sawit mempunyai ketumpatan rendah dan air mempunyai ketumpatan tinggi. Jadi jawapannya, ketumpatan cecair rajah 8.11 iaitu air lebih tinggi daripada ketumpatan cecair rajah 8.12 iaitu minyak sawit. Okey, untuk soalan B3, hubung kait jarak pancutan cecair dengan ketumpatan cecair. Okey, kalau kita tengok kat sini, air mempunyai ketumpatan yang tinggi dan jarak pancutan cecair adalah tinggi juga. Manakala minyak sawit mempunyai ketumpatan yang rendah dan jarak pancutan cecair juga rendah. Jadi kita boleh simpulkan kat sini, hubung kait antara jarak pancutan cecair dengan ketumpatan cecair adalah semakin bertambah ketumpatan cecair, semakin bertambah jarak pancutan cecair. Okay, jadi untuk soalan terakhir, tekanan suatu cecair diberikan oleh rumus. Terbitkan rumus di atas. Jadi untuk eksperimen ni saya akan menggunakan formula tekanan, iaitu tekanan sama dengan daya perluas. Okey, jadi formula tekanan tadi boleh disebut sebagai P sama dengan F per A.
Jadi F ni dalam kata lain boleh disebut sebagai M darab G, iaitu dengan M merupakan jisim tercair dan G merupakan pecutan graviti. Jadi M ni saya akan gantikan dengan formula ketempatan kerana jisim tercair dalam suatu kes sukar untuk diukur. Jadi dengan menggunakan kaedah algebra, saya akan dapat M sama dengan rho darab V. Jadi M tadi digantikan menjadi rho darab V kat sini. Okey. Kalau kita tengok kat sini, V per A mempunyai unit yang sama, iaitu V isi padu mempunyai unit M kuasa 3, iaitu meter padu, dan luas mempunyai M kuasa 2, iaitu meter persegi. Apabila dibahagi, akan keluarnya meter yang menunjukkan jarak ataupun panjang. Tapi dalam kes ni, H merupakan kedalaman air. Okey. Jadi keluarlah rumus yang terakhir, iaitu P sama dengan rho ataupun ketempatan darab H darab G. Sekian, terima kasih.